Apabila kenangkan bukit bukau menghijau yang ditinggalkan, imbauan kampung halaman yang jauh di Pariaman kian menusuk ke hati. Setiap kali imbau kampung halaman itu akan menusuk terasa sebab dada Oneng Tiah hingga pelupuk matanya juga basah digenangi oleh air. Memang dia tak dapat nak lupakan kampung halaman di Pariaman dengan sawah luas yang terbentang dan pohon-pohon nyiur yang melambai. Sawah luas terbentang. Sewaktu kecilnya, Oneng Tiah ni berlari di permatang sawah di tengah lumpur selut mengejar belalang yang berlompatan di daun padi. Kadang-kadang neneknya memarahi dia disebabkan terlalu asyiklah menghambat belalang-belalang yang banyak berlompatan. Tetapi Oneng Tiah tak peduli neneknya memarahi dia, asalkan sahaja belalang berkenaan dapat dicekup habis. Oneng Tiah akan cucukkan belalang berkenaan pada lidi, lantas diganggang ke api. Setelah hangus meresik, dia akan ratah sampai habis belalang tersebut. Sebab itulah dia gemar sangat mengikut neneknya turun ke sawah setiap kali anak benih padi mula mengembang perdu sampai secekak. Tatkala inilah, belalang banyak berlompatan di daun padi menerpa ke tengah ke tepi. Puas ditegah pun oleh neneknya supaya tidak menangkap belalang. Kemudian dicucuk pada lidi untuk diganggang ke api. Namun Oneng Tiah tetap tidak peduli. Dia sekadar mengikut kesukaan rakannya yang sebaya, iaitu Semiah. Betul lah tu. Kalau Semiah tidak dilarang oleh emaknya menangkap belalang yang berlompatan, jadi apa salahnya kalau dia ikut sama menerpa ke tengah lopak sawah? Kadang-kala sengaja neneknya mengajak dia menangkap anak haruan sebesar ibu jari yang bermain di perdu rumpun padi. Sekiranya banyak dapat anak haruan yang ditangkap, tentulah neneknya akan masak pindang. Betapa nikmatnya dia menjamah nasi berlaukkan pindang anak haruan. Sekalipun pindang anak haruan memang menyelerakan, tetapi Oneng Tiah juga gemarkan panggang belalang. Oneng Tiah, Oneng, mesti selalu makan ubat, biar kamu tu cepat sembuh. Bisik Mak Zakir cicitnya memujuk perempuan tua yang berumur lebih 100 tahun itu. Dia sekadar mencebikkan bibir apabila didesak makan ubat yang dibekalkan dari hospital. Tetapi Oneng Tiah tidak membantah setiap kali ubat berkenaan disuakan kepadanya supaya dimakan juga. Dia seolah-olah tidak mahu cucu cicitnya tersinggung kalau dia enggan makan ubat berkenaan. Buat apa Oneng Tiah, Oneng takut sangat nak makan ubat ni? Sengaja Mak Zakir menambah apabila mengerling ke arah Oneng Tiah. Macam biasa dalam kisah Tok Awangan ni dia punya typo banyak. Di sini dia tulis Mak Zahir pula. Tak apa, kita kekalkan dengan nama Mak Zakir. Tersengih-sengih Oneng Tiah mengangkat muka menatap wajah Mak Zakir. Dia cuba mengangkat tangan mahu mencapai bahu cicitnya, tetapi tenaganya lemah hingga kan tidak dapat bergerak menginsut punggung langsung. Semenjak terkejang berminggu-minggu, memang Oneng Tiah lemah selemah-lemahnya. Kalau tidak disebabkan dia terkejang sejak berminggu-minggu, memang tak siapa pun menyangka yang umurnya sudah menjangkau 100 tahun. Kulit Oneng Tiah tidak kecut mengendur, tetapi masih kelihatan segar bugar laksana perempuan yang berumur 50 tahun sahaja. Rambutnya memang putih, namun nampak keperang-perangan seolah-olah dilumur dengan inai merah. Tahu sangatlah Mak Zakir, onengnya ini tak pernah lumurkan inai pada rambutnya yang masih lebat panjang mengurai. Oneng dah tua, makan ubat pun nak buat apa? Gerutu Oneng Tiah apabila didesak sangat oleh cucu cicitnya supaya terus memakan ubat. Sakit dah tua macam ni lah, melepak macam barang yang tak berguna. Tuturnya perlahan menahan keharuan yang menusuk. Kenapa Oneng cakap macam tu? Segera Rabaitah pula mengingatkan orang tua itu supaya tidak mengungkit pasal mengenai usianya yang sudah tua. Perkara usia tua memang siapa pun tak dapat nak elakkan. Tetapi penyakit yang menyelubungi diri masih boleh diubati kalau tekun memakan ubat. Tetapi Oneng Tiah tidak ambil peduli sangat pun dengan ubat yang dibekalkan oleh cucu cicitnya. Kalau tak disebabkan dia terkejang tak boleh bergerak di tengah rumah, memang Oneng Tiah akan bangun sebelum matahari memancar di sebalik bukit bukau yang menghijau. Dia akan mandi air embun yang banyak bertakung pada daun-daun di sekeliling rumah hingga seluruh badannya terasa segar.
Tatkala matahari tegak di kepala, nescaya Onang Tia akan berdiri di tebing sungai simbahkan air ke daun keladi. Dia akan memerhatikan rintik-rintik air yang bertakung pada daun keladi disinari cahaya matahari. Lama dia merenung pada rintikan air yang bertakung pada daun keladi itu sehingga nampak pusaran berwarna ungu yang berkilauan di situ. Sebaik saja Onang Tia dapat menengok pusaran air berwarna ungu pada daun keladi yang disilau cahaya matahari. Memang tubuhnya akan segar bertenaga. Dia tidak akan terkejang mengharapkan cucu cicit memapah sekiranya mahu bergerak ke penjuru rumah. Di situ juga dia akan buang air, bersuci atau mandi air yang dijurus yang ditakung dalam baldi kalau bandingkan dengan mandi embun sebelum matahari memancar. Memang Onang Tia tidak akan beritahu siapa pun mengenai air berwarna ungu memancar semasa ditakung dalam keladi di tepi sungai. Dialah satu-satunya yang perlu menyimpan rahsia sampai bila-bila pun. Bukan pada cicit-cicitnya Mak Zahir, Mak Zakir atau Rabita saja, malah pada cucunya Alang Jagat juga tidak boleh diberitahu. Kalau tahu pun, cumalah anak perempuannya yang satu-satu iaitu Ulung Mahirah yang sudah pun lama meninggal dunia. Tahu sangatlah Onang Tia mengenai anaknya Ulung Mahirah yang amalkan amalan diwarisi sejak dia meninggalkan Pariaman di Sumatera. Apabila berpindah ikut emaknya ke Semenanjung, memang Onang Tia ingat sangat pesanan yang sering kali diungkapkan ke telinganya pasal menjaga diri supaya tidak terjerumus. Emaknya tidak mahu dia mengalami nasib yang sama semasa mereka masih lagi di Pariaman. Siapa tak kenal ayahnya, si Mat Labuh yang mudah saja berkahwin dengan mana-mana perempuan di merata tempat. Kalau Mak Labuh sudah terpikat hati, jangan siapa pun perempuan dapat membantah. Bukan setakat di Pariaman sahaja Mak Labuh dikenali sanggup berkahwin banyak kali, malah sampai ke Jambi juga. Tatkala berkahwin dengan Nyimin, memang berkeras juga keluarganya membantah, tetapi Mak Labuh tak pernah berputus asa. Apalah sangat dengan keluarga Nyimin kalau nak dibandingkan dengan anak Malim Dusak di Maninjau yang mudah saja dapat ditewaskan. Siapa pun tak berani angkat muka apabila berhadapan dengan Malim Dusak yang boleh jatuhkan setan dan buah kelapa sekadar ditenung dengan mata sahaja. Tiba-tiba saja setan dan buah kelapa gugur dengan terputus pangkal sebaik saja ditenung tajam oleh Malim Dusak. Silau matanya memancar laksana kilat yang menyambar asal sahaja tumitnya dikisarkan ke bumi. Bukan setakat tandan kelapa sahaja gugur ke bumi, batang pinang juga boleh tumbang terbongkar umbi apabila ditenung tajam dengan matanya. Cubalah siapa pun berkeras mahu melawan Malim Dusak. Kerbau terluka di tengah bendang tergolek ke selut lumpur sebaik sahaja mahu menyerbu Malim Dusak berdiri tercegat di permatang. Terkial-kial kerbau tergolek itu dengan kakinya ke atas menendang angin akibat tidak dapat bingkas bangun. Cepat-cepat pula dia memanggil jiran supaya disembelih kerbau tersebut sebelum terkejang menjadi bangkai. Sebaik sahaja dapat disembelih, mereka melapah biar dagingnya dapat diagihkan kepada orang-orang kampung. Tuan kerbau tidak membantah apa-apa setelah kerbau berkenaan menyerbu mencari mangsa di merata sawah. Tatkala mereka melapah kerbau berkenaan, terkejut benarlah mereka ni melihat tangkai jantung kerbau itu putus bagaikan dicantas. Masakan kerbau berkenaan boleh bertahan setelah tangkai jantungnya putus hinggakan darah membuak-buak. Tetapi mereka tahu memang tenungan mata Malim Dusak ni menusuk sampai ke jantung. Sebab itulah mereka tidak akan berkeras melawan sekiranya Malim Dusak sudah membentak marah. Satu-satunya yang berani menguji memanglah Mak Labuh. Dia tak peduli leha anak gadis Mak Dusak tak boleh diganggu. Sebaik saja diberitahu mengenai hubungan leha dengan Mak Labuh, betapa marahnya Malim Dusak. Seisi kampung menjadi cemas apabila Malim Dusak berkeras mahu mencekak leher Mak Labuh. Tentu Mak Labuh akan tergolek menjadi kerbau yang terluka tengah sawah apabila berdepan dengan Malim Dusak. Alangkah malangnya nasib Mak Labuh sekiranya tangkai jantung putus di tenung mata Malim Dusak yang marah bukan kepalang. Tetapi siapa pun tak berani menghalang setelah Malim Dusak menjadi berang tidak menentu. Biarkan sajalah, berani buat dia, beranilah tanggung. Gerutu adiknya si Usin Barik apabila diberitahu mengenai Malim Dusak yang mahu mencari abangnya Mak Labuh. Cubalah kamu pujuk Malim Dusak tu dulu. Jiran-jiran mendesak Usin Barik supaya tenangkan Malim Dusak. Mereka percaya tentu Usin Barik boleh memujuk disebabkan anak muda itu berguru dengan Malim Dusak sampai berbulan-bulan semasa bersama. Mak Labuh tu pun zalim juga. Tegas Usin Barik mencebik bibir disebabkan tidak senang dengan sikap abangnya Mak Labuh yang seringkali bertukar isteri.
Takkanlah kerana leha kita mahu lihat orang-orang kampung kita berbunuhan. Kau ni pun, ujar orang-orang kampung tidak mahu perkara kecil sedemikian mahu dibesar-besarkan. Tapi ini perkara leha lah. Ini perkara leha. Tapi kelakuan Mak Labuh tu. Husin Barik tetap tidak mahu campur urusan abangnya yang bersikap tunjuk jantan di mana-mana. Sewaktu Malim Dusak tercegat di halaman rumah Mak Labuh, tak siapa pun dilihatnya di situ. Isteri dan Mak Labuh juga tidak nampak kelibat. Rumahnya lengang sekalipun tingkap terbuka tidak dikatupkan. Masakan Mak Labuh meninggalkan rumah kalau tidak berkunci apa-apa. Baik, segera anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan like dan juga butang subscribe dan share kepada kawan-kawan yang lain supaya tidak terlepas kisah menarik daripada Tok Awang, Tamar Jalis dan lain-lain himpunan kisah mistik yang akan saya bacakan insya-Allah. Dan kalau ada mana-mana yang nak belanja saya minum kopi, jangan lupa untuk tekan button thanks yang telah tersedia di bawah. Kalau nak belanja lah. Terima kasih. Apapun, jom kita selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, selawat pun selesai. Jom kita sambung. Marah benar Malim Dusak diperolok-olokkan demikian. Apalagi Mak Labuh berani melarikan leha sekalipun sudah mempunyai anak dan isteri. Tahu sangatlah Malim Dusak memang leha terpikat pada Mak Labuh disebabkan amalan susuk berlian yang ditusukkan ke dahi. Kalau tidak disebabkan susuk berlian memancar-mancar hingga seluruh tubuhnya berseri, masakan leha boleh terpikat. Dia pakai susuk Dia bukan hip hop Bukan. Tetapi Mak Labuh tidak kelihatan di mana-mana. Leha juga tidak bersembunyi di situ setelah puas Malim Dusak menjengah ke dalam. Husin Barik juga membantu gurunya mencari, tetapi Mak Labuh tidak bersembunyi di rumah berkenaan. Sekali-sekala Malim Dusak seolah-olah mendengar bisikan suara Mak Labuh memujuknya supaya benarkan berkahwin dengan leha. Lebih baik saya berkahwin dengan leha daripada melakukan zina, ujar Mak Labuh mengingatkan Malim Dusak supaya tidak berdendam sangat. Kamu tu dah beristeri, kenapa yang nak kahwin lagi? Bentak Malim Dusak melingas-lingas mata memerhati ke kiri dan ke kanan. Apa salahnya supaya tak berlaku zina kan? Beritahu Mak Labuh di tengah kelenggangan yang tidak kelihatan sesiapa pun di situ. Kenapa kau tak tunjukkan diri kamu di sini Semakin marah Malim Dusak disebabkan Mak Labuh ni tak nampak kelibat. Hanya suara Mak Labuh saja bagikan berbisik di telinganya. Sedangkan mereka yang sama tercegat sama di halaman rumah tak mendengar pun apa-apa. Alahai. Kalau nur, biarlah dengan nur. Kalau jasad, biarlah dengan jasad. Tegas Mak Labuh masih lagi tidak menjengahkan muka. Tertunduk Malim Dusak apabila didesak demikian. Memang dia dapat mengagak yang Mak Labuh sudah memahami mengenai tenungan tajam matanya yang mengamalkan nur yang memancar dari sinaran matahari. Dia terpaksa menunggu matahari naik segala setiap hari Selasa ditenung sampai tegak di kepala. Tahu sangat dia padahnya sekiranya tidak berhati-hati, nescaya matanya akan menjadi buta tidak berguna. Bukan mudah mahu merenung cahaya matahari kalau tidak tabahkan semangat mengharungi ujian getirnya. Sesiapa sahaja mudah buta mata apabila silau matahari menusuk ke bawah pelupuk. Sebab itu dia mesti tahu membezakan nur yang menerjah masuk dengan silauan matahari yang memusnahkan pandangan. Bukan mudah dia memujuk arwah datuknya supaya turunkan amalan demikian. Terlalu beratlah arwah datuknya mahu turunkan kerana bimbang padah yang akan menimpa. Apalah maknanya mata menjadi buta hingga tidak dapat melihat semata-mata harapkan terjahan nur yang berhimpun di pelupuk mata. Manalah tahu kalau silauan matahari yang membakar mengalir di celah kelipan nur yang mengimbau sekali imbas laksana kilat di udara. Tetapi Malim Dusak tak mahu mengalah. Dia sanggup menerima padah. Demikian asal sahaja arwah datuknya relakan dia mengamalkan amalan tersebut. 7 pagi Selasa berturut-turut dia menunggu matahari naik segala hingga tegak di kepala mengharapkan sekali imbas nur menerjah ke pelupuk mata itu. Sekaligus dia rasakan kepalanya bagaikan pecah tengkorak sampai berbinau-binau mata tidak dapat melihat apa-apa. Terpaksa pula arwah datuknya pulihkan dengan merendam 7 kuntum bunga bakawali yang meletup tengah malam. Sebaik sahaja sembuh, terasa juga badannya goyah tatkala melangkah di tengah rumah. 7 hari pula arwah datuknya tidak benarkan dia menjejakkan kaki ke bumi sehinggakan langkahnya menjadi gagah semula. Selepas itulah Malim Dusak menyedari apa sahaja direnungnya tepat
akan terbakar tidak bersisa. Memang emaknya sendiri melarang supaya dia tidak merenung apa-apa sehingga kan dia dapat mengawal perasaan. Kalau perasaan jauh di lubuk hati tidak dapat dikawal, nescaya amalan demikian akan memudaratkan orang lain. Sudah tentu seisi kampung akan memusuhi dia, sekalipun mereka tak berani sangat muka tatkala berhadapan. Sebab itu, Malim Dusak perlu mengawal perasaan biar tenungannya tidak bahayakan sesiapa. Biarlah tenungannya boleh memusnahkan musuh yang mengganggu orang kampung tatkala mereka memerlukan bantuan. Kalau ada dengar bunyi bising, minta maaf ya guys. Ini time ni kanak-kanak sedang bermain pula. Rajin pula dia orang main. Tak takut hantu budak sekarang ni. Baik, kita teruskan. Ketika ini Malim Dusak menyedari yang dia tidak wajar musnahkan Mak Labuh sekadar bencikan perbuatan lelaki itu yang memikat anak gadisnya. Kalau dia boleh berbangga dengan tenungannya yang boleh menghancurkan tembok batu tersergam, tentu Mak Labuh mampu melakukan apa sahaja. Manalah sama amalan dia dengan Mak Labuh sekiranya mahu diuji. Tentu dia tidak boleh Mak Labuh. Apa tak boleh Mak Labuh pula ni? Tidak boleh melihat kat sini. Saya perbetulkan. Tentu dia tidak boleh melihat Mak Labuh apabila lelaki itu menjebatikan diri menjadi nur laksana cahaya yang menyilau. Sudah tentulah nur yang berkumpul dalam tenungan matanya tidak tergamak memusnahkan nur yang menyelubungi diri Mak Labuh. Saat ini Malim Dusak terpaksa mengalah juga. Apalah artinya dia berkeras kalau anak gadisnya Leha menjadi mangsa yang sia-sia. Mak Labuh sudah mengaku rela menjadikan Leha isteri dan bukan semata-mata mahu memuaskan nafsu sesuka hati. Perlahan-lahan dia menyeru Mak Labuh supaya menampakkan diri supaya pertimbangan di antara jasad dan jasad pula boleh diselesaikan dengan baik. Ketika inilah mereka melihat Mak Labuh tercegat di pintu rumah dengan Leha berdiri di sisinya. Terpaksa Malim Dusak bersetuju menerima Mak Labuh menjadi menantunya setelah menyedari sia-sia sahaja dia melawan takdir yang telah menentukan demikian. Sekalipun dia tahu Leha ditundukkan amalan pengasih Mak Labuh, namun Malim Dusak terpaksa merelakan jodoh perkahwinan anaknya. Apabila anak gadis Malim Dusak mudah dipikat, masakan Mak Labuh tidak mampu memikat Nyimin sewaktu dia menetap di Pariaman. Terkilan juga Pak Danok. Tatkala anak gadisnya Nyimin dilarikan oleh Mak Labuh. Setelah menemui Mak Labuh, dia terpaksa mengalah disebabkan Nyimin yang melarikan diri dari rumah semata-mata mahu menjadi isterinya. Lainlah kalau Nyimin membantah, memang dia boleh berkeras menghalang. Tahu sangatlah Pak Danok anak gadisnya tidak dapat menahan perasaan yang meruap-ruap. Sebaik saja mendengar tiupan serunai batang padi yang mengimbau di kejauhan. Memang Mak Labuh yang meniup batang padi berkenaan hingga alunan lagunya meremang bulu roma sesiapa sahaja yang mendengarkannya. Biarkanlah Nyimin menjadi isteri Mak Labuh, tegas Pak Danok apabila seisi keluarga membantah jodoh perkahwinan perkahwinan disebabkan Mak Labuh menggunakan ilmu pengasih. Tapi dia gunakan ilmu pengasih, sahut abang iparnya Sabek membantah keras. Sudah ramai isterinya, kali ini Nyimin pula menjadi mangsa. Dia tetap terkilan dengan keputusan Pak Danok. Kalau ini ujian Allah kepada keluarga kita, berserah sajalah. Pak Danok tidak mahu Nyimin disisiakan sahaja selepas dia mengikut Mak Labuh. Kita mesti cari ikhtiar, hapuskan ilmu pengasihnya. Sabek tidak mahu adik iparnya mengalah sebelum berusaha. Ilmu pengasih Mak Labuh tak akan menjadi kalau tidak dengan izin Allah. Jelas Pak Danok setelah menyedari Nyimin tidak dapat dipisahkan lagi dengan Mak Labuh. Biarlah seisi keluarganya membantah, dia tetap dengan keputusannya menyerahkan segala ketentuan kepada Allah. Apalah yang dia boleh lakukan sekiranya ilmu pengasih amalan Mak Labuh sudah diizinkan Allah. Dia tetap yakin dengan pesanan yang diamalkan oleh arwah ayahnya. Ada doa dia, baik, tapi saya terpaksa skip ya. Baik, kita teruskan. Biarlah Mak Labuh amalkan menghayun limau diikat pada benang 7 warna, lantas menyeru nama Nyimin tatkala bulan mengambang penuh. Tidak akan memberi kesan apa-apa sekiranya tidak dengan izin Allah. Tetapi apabila Nyimin tidak dapat lelapkan mata setelah mendengar tiupan serunai batang padi Mak Labuh, sudah tentu disebabkan Allah izinkan permohonan hambanya. Tahu sangatlah Pak Danok, tiap-tiap yang baik itu datangnya dari Allah, manakala yang buruk itu dari perbuatan manusia sendiri. Sebab itu dia tidak bimbang merelakan Nyimin diperistrikan oleh Mak Labuh. Ya sayang. Oh, sekejap ya.
Minta maaf guys, anak jiran jatuh pula. Kakinya terluka. Tak apa, kita dah bubuh minyak dengan jampi mantra. Budak nakal, memanglah kutu. Dia percaya, tak apa. Dekat mana tadi Okey, kita terus kat sini lah. Tahu sangatlah Pak Danuk, tiap-tiap yang baik itu datangnya dari Allah. Manakala yang buruk itu dari perbuatan manusia sendiri. Ini dah ulang tadi kan? Kita teruskan di perenggannya seterusnya lah. Tidak lama selepas Nyimin berkahwin dengan Mak Labuh, dalam keheningan malam yang diselubungi kedinginan, Pak Danuk menutup matanya rapat-rapat. Tatkala dia terkejang kaku, memang Nyimin tidak sama duduk di sisinya. Tetapi beberapa kali isterinya Mak Rainah mendengar yang dia berdoa perlahan. Di sini ada doanya, tetapi saya akan skip. Berkali-kali juga Pak Danuk menyebut nama anaknya Nyimin dalam masa dia menghadapi saat yang mengharukan itu. Setelah diberitahu kepada Nyimin mengenai ayahnya yang terkejang sakit, tidak bertangguh, dia balik dia menjejakkan kaki ke Pariaman. Tetapi ayahnya sudah menutup mata rapat-rapat. Sebaik saja dia menjengahkan muka balik ke kampung halaman. Selepas kematian ayahnya, Nyimin tidak lagi terbuka hati untuk menyusul semula suaminya Mak Labuh di Maninjau. Apalagi diharapnya pada Mak Labuh yang sanggup beristeri sampai 4 sekaligus, tetapi tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarga. Masing-masing terpaksa mencari rezeki sendiri sekalipun mengambil upah di tengah bendang. Siapa yang bernasib malang akan dihantar balik ke rumah keluarga mereka apabila Mak Labuh berkahwin lagi. Memang Mak Labuh tahu yang dia tak boleh berkahwin sampai 5 isteri sekaligus. Sebab itu salah seorang daripadanya mesti dijatuhi talak juga supaya dia boleh berkahwin seorang lagi. Sebaik saja balik ke Pariaman, memang Nyimin tidak mahu lagi balik menemui suaminya. Tatkala dia balik bersama dengan Oneng Tiah menziarahi jenazah ayahnya, sebab juga hatinya disebabkan Mak Labuh tidak ikut sama. Betapa malunya dia tatkala menatap sanak saudara dengan sikap biadab Mak Labuh hinggakan tidak menjengah muka menziarahi ayah mertua sendiri yang meninggal dunia. Sebab itulah Nyimin mengambil keputusan tidak mahu balik semula menemui Mak Labuh. Apalagi Oneng Tiah yang masih lagi kanak-kanak tidak pernah ambil peduli mengenai ayahnya. Kalau mereka berdua menetap di Maninjau, memang Oneng Tiah jarang dapat bermanja dengan ayahnya Mak Labuh. Malah ayahnya akan membentak marah sekiranya dia bersuara bising tatkala Mak Labuh balik untuk tidur sebentar sahaja di rumah. Lama tinggal di Pariaman bersama dengan neneknya, Oneng Tiah tidak teringat langsung pada ayahnya. Semenjak dia bersama emaknya Nyimin balik ke kampung halaman pun, memang ayahnya tak pernah lagi menjengah muka. Tetapi tiba-tiba sahaja ayahnya Mak Labuh datang menuntut jumlah wang yang banyak kepada Mak Rainah kerana dituduh melarikan isterinya Nyimin bersama dengan anaknya Oneng Tiah. Terkejut benar Mak Rainah dengan kelakuan Mak Labuh yang sudah melebihi batas. Semasa abangnya Sabit mahu memberikan nasihat pun, Mak Labuh tak pedulikan apa-apa. Dia terus mendesak supaya jumlah wang yang banyak itu diserahkan sebelum dia membakar rumah peninggalan Pak Danuk. Kamu dah melebihi batas, Mak Labuh. Tiba-tiba mereka melihat bayangan jelmaan Pak Danuk terapung di udara apabila Mak Labuh terus berkeras menuntut bayaran kerana menuduh Mak Rainah tidak membenarkan Nyimin balik ke pangkuannya. Nampaknya Pak Danuk ni dah menjelma jadi hantu setelah mati dia ya. Lantas Mak Labuh mengejek dengan membacakan jampi mantra menghalau gangguan puaka jembalang yang menjelma di hadapannya. Tetapi bayangan Pak Danuk sekadar tersenyum dengan gelagat Mak Labuh yang kelam kabut apabila terserempak dia di situ. Serba salah juga Mak Labuh disebabkan jelmaan di hadapannya tidak sama dengan tenungan tajam mata Malim Dusak. Bila-bila dia boleh melenyapkan dirinya sampaikan Malim Dusak tidak dapat gunakan amalan tenung Nur yang boleh memutuskan tali jantung. Tentu jelmaan Pak Danuk di hadapannya tidak boleh dikelirukan dengan melenyapkan batang tubuhnya. Sukar juga dia mahu memerangkap jelmaan tersebut kalau nak dibandingkan dengan Malim Dusak tatkala menyerbu dia menyembung yang apa ditulis ni. Sukar dia mahu memerangkap jelmaan tersebut kalau nak dibandingkan dengan Malim Dusak tatkala menyerbu dia sembunyikan leha di tengah rumah. Apabila batang tubuhnya lenyap, masakan boleh ditenung tajam oleh Malim Dusak. Cuba kau bezakan yang lenyap dan yang hilang, Mak Labuh. Suara Pak Danuk mengingatkan lelaki yang terlalu angkuh dengan kebolehan yang dimilikinya itu. Kamu boleh lenyapkan tubuh kamu ke dalam nur, tapi kamu tak boleh nak hilangkan nur, ujar jelmaan Pak Danuk macam mengejeknya.
Pak Danok dah hilang. Tapi kenapa menjelma? Lantas saja Mak Labuh mengentakkan tumiknya ke tanah dengan menyeru. Di sini ada seruannya, tetapi saya akan skip ya. Sebaik saja dia mengisarkan tumiknya, terasa pada Mak Labuh perutnya memual mahu muntah. Tatkala dia mendongak ke udara melihat bayangan Pak Danok, jelmaan itu tetap tersergam tidak berganjak terapung-apung di situ. Dan ketika ini Mak Labuh menyedari yang dia tidak boleh melawan bayangan Pak Danok sama macam mengelirukan malim dusa. Hilang tak sama dengan lenyap lah Mak Labuh. Tegas bayangan Pak Danok tersengih-sengih memerhatikan lelaki itu. Kamu berbangga kerana boleh lenyap dalam nur. Tapi kamu nur boleh hilang dari kamu. Tahu? Ujar bayangan tersebut lantas menuding jari ke arah Mak Labuh. Sekaligus pula Mak Labuh tidak dapat menahan rasa perutnya memual-mual terus termuntah-muntah. Ketika ini Oneng Tiah melihat ayahnya terketar-ketar kaki akibat muntah melambat laksana sisik ular yang bertali-tali. Geli-geleman mereka yang tercegat di situ melihat keadaan muntah Mak Labuh laksana sisik ular yang berlonggok. Oneng Tiah yang masih kanak-kanak tidak berani menerpa untuk membantu. Tatkala dia mendongak emaknya Nyimin, perempuan itu sekadar mengusap-ngusap rambutnya. Dia sendiri tertegun apabila melihat jelmaan ayahnya yang telah meninggal dunia itu tiba-tiba tercegat sewaktu Mak Labuh berkeras menuntut bayaran yang banyak. Tapi sekarang ni aku menuntut bayaran kerana isteri aku dah dilarikan. Gerutu Mak Labuh cuba mencari helah setelah tidak berdaya menahan rasa memual perut hingga termuntah dengan bau busuk yang meloyakan. Kenapa kamu tak tanyakan bayaran kamu larikan anak gadis orang? Lantas sahaja bayangan Pak Danok mencemik muka mengingatkan Mak Labuh mengenai kebiadabannya melarikan Nyimin dari tangan keluarga. Terkebil-kebil mata Mak Labuh apabila diungkit demikian. Dia sendiri tak pernah memikirkan tuntutan bayaran semasa melarikan anak gadis malim dusa. Apabila malim dusa menyerbu sengaja pula dia mengelirukan dengan melenyapkan diri ke dalam nur. Dia tak peduli sekalipun adiknya Usin Barik mengutuk kelakuannya yang terlalu mengikutkan nafsu semata-mata, mahu memikat sesiapa sahaja perempuan yang berkenan di hati. Semasa Mak Labuh mahu memusingkan badan untuk menghambur tinggi, segera bayang-bayang Pak Danok mengisar tangan. Dan ketika ini mereka mendengar azan sayup-sayup di udara hinggakan terasa meremangkan bulu romba. Sebaik sahaja azan yang bergema jauh di udara itu hilang bersama dengan ulusan angin. Lantas mereka mendengar suara Pak Danok menuturkan. Di sini ada doanya, tapi saya akan skip lagi ya. Sekaligus angin bertiup kencang lantas memusar kuat hingga Mak Labuh terperangkap dalam pusaran angin berkenaan. Dia tak sempat memboloskan diri, lantas dipusar sampai debu halaman rumah juga berkisar sama laksana kabus yang memenuhi sekitarnya. Dalam masa angin berpusar inilah jelmaan Pak Danok hilang tidak kelihatan di mana-mana. Sebaik saja angin berpusar itu berhenti memusar, Mak Labuh terhuyung-hayang tidak menentu di tengah halaman. Dia kemudiannya jatuh tertiarap akibat kepenatan menahan rasa pening yang menusuk-nusuk tengkorak kepala. Sewaktu Sabek mendekatinya, dia melihat air liur Mak Labuh melejeh-lejeh bagaikan berkaca laksana jarum berlian halus sebesar rambut, maafkan saya. Tetapi Nyimin tidak mahu mendekati lelaki yang menuntut bayaran wang sejumlah banyaknya dari emaknya. Apalah gunanya dia melayani Mak Labuh sebaik-baiknya kalau lelaki itu terlalu biadab kepada keluarganya. Saat ini Mak Labuh merayu-rayu di sisi keluarga Nyimin mengakui kesalahannya yang menganiaya keluarga Pak Danok. Masakan mudah sangat Nyimin mahu menerima Mak Labuh sekalipun suaminya sudah mengakui kesalahannya. Dia tidak rela menerima semula suaminya setelah lelaki itu melukakan hatinya. Tentu Mak Labuh mengalah setelah susuk belian yang lenyap di dalam tubuhnya tersembur keluar bersama dengan muntah tatkala jelmaan Pak Danok tercegat di udara menghalang keangkuhannya. Aku sendiri tengok susuk belian ayah aku tu keluar bersama muntah. Gerutu Oneng Tiah apabila kenangkan kejadian yang menimpa ayahnya bertahun-tahun dahulu. Dia tetap menggeleng-geleng kepala apabila didesak oleh Mak Zakir sama ada gunakan susuk ataupun tidak. Keadaan dirinya yang terlalu lemah sekalipun tubuhnya masih lagi kelihatan tidak di mamah usia tua. Memang Mak Zakir syak juga mengenai onengnya mengamalkan susuk setelah lama sangat terkejang di tempat tidur. Oneng kamu tu tak gunakan susuk pun.
Jelas Alang Jagat perlahan menatap wajah neneknya yang tidak dimakan usia tua itu. Kalau emaknya Ulung Mahirah masih hidup pun, sudah tentu jiran-jiran tidak menyangka yang Oning Tiah adalah neneknya. Kadangkala Alang Jagat sendiri melihat emaknya seolah-olah lebih tua usianya daripada neneknya Oning Tiah. Memang ayah aku dulu pakai susuk belian. Perlahan sahaja Oning Tiah mengakui mengenai ayahnya Mak Labuh. Tusukkan susuk berlian ke dahinya biar wajah berseri-seri sewaktu ditatap sesiapa pun. Jadi Oning tak minta ayah Oning turunkan susuk tu lah ya? Sengaja Rebitah mengusik disebabkan Oning Tiah terus menyembunyikan rahsia dirinya. Ayah aku tak sama dengan ayah kamu semua. Gerutu Oning Tiah mencebik bibir apabila kenakan dia tidak pernah mendapat kemesraan daripada ayahnya. Seisi kampung tahu sangat perangai ayahnya yang tak pedulikan anak isteri, semata-mata memenuhi nafsu sendiri. Kalau balik ke rumah tengah malam, dia akan merungut-rungut marahkan isteri tidak menentu. Keesokannya, tatkala isteri sudah turun ke sawah, dia pula masih lagi lingkup di bawah selimut sampai santak tengah hari. Sekiranya sesiapa merungut mengenai barang-barang di dapur tidak mencukupi, Mak Labuh tidak bimbang apa-apa. Dia akan turun dari tangga rumah menghilang entah ke mana. Dan tak lama kemudian dia akan balik ke rumah membawa barang-barang keperluan dapur cukup sampai seminggu. Tetapi dia tidak benarkan isteri-isterinya ungkit sumber dia mendapatkan barang-barang berkenaan. Satu-satunya yang mengetahui rahsia Mak Labuh memang isterinya Nyimin yang sentiasa mengamalkan petua ayahnya Pak Dano. Setiap tengah malam, Nyimin diminta ayahnya bangun untuk tunaikan solat sunat tahajud tidak henti-henti sampai 100 malam yang berturut-turut. Habis saja solat, Nyimin mesti duduk bertimpuh dengan merenung tepat ke hadapan sehingga nampak bayangan dirinya sendiri laksana terconggok di hadapan cermin. Memang dia tidak pernah abaikan petua yang diperturunkan oleh ayahnya Pak Dano, sehingga kan Nyimin dapat melihat dirinya sendiri terconggok bagaikan tertimpuh di hadapan cermin. Ketika ini dia melihat seolah-olah suaminya Mak Labuh masuk ke tengah kelompok bunian di kawasan pinggir hutan. Asal saja terdesak, dia akan lenyapkan dirinya bersama kelompok bunian berkenaan setelah susuk berlian milik kelompok itu ditusukkan ke dahinya. Lama Mak Labuh bertapa di tengah hutan mencari jeram curam semata-mata mengharapkan susuk berlian ditusukkan ke dahinya. Tatkala Nyimin melihat tusukan jarum berlian membolos pada dahi Mak Labuh, seolah-olah kulit suaminya berlubang macam tikar yang dianyam. Tentu Mak Labuh sendiri tidak melihat kulit mukanya berlubang-lubang, bagaikan tikar dianyam hingga boleh ditelusi air. Kalau Mak Labuh melihat sendiri kulit mukanya, tentu dia terkejut ketakutan setelah membiarkan kumpulan bunian tusukkan susuk berlian itu. Dengan menggunakan jarum berlian yang ditusukkan ke mukanya, penghulu bunian juga menyedut minyak hingga penuh setabung botol. Memang Mak Labuh tidak menyedari minyak wangi penuh tabung itu disedut dari mukanya sendiri. Nyimin nampak minyak wangi penuh setabung yang sering kali digunakan oleh Mak Labuh memang darah pekat yang ditadah di situ. Setiap kali keluar rumah, Mak Labuh akan titikkan minyak wangi berkenaan di jari manis tangannya lantas disapukan pada alis mata. Tatkala dia diberitahu mengenai kematian ayahnya Pak Dano, dia seolah-olah sudah dapat mengagak yang kejadian tersebut menimpa ayahnya. Sebaik saja dia bertimpuh tengah malam merenung tepat ke hadapan sampai dirinya sendiri menjelma. Nyimin dikejutkan apabila cucuk sanggul dihulurkan kepadanya. Ketika dia mencapai cucuk sanggul yang dihulurkan itu, tiba-tiba saja bayangan ayahnya jatuh terguling dalam keadaan payah bernafas. Dia tidak bingkas bangun membantu kerana menyedari semua yang dilihat sekadar bayangan semata-mata. Tetapi cucuk sanggul yang dihulurkan itu bukan lagi bayangan, sebaliknya benar-benar cucuk sanggul yang boleh digunakan. Asal saja Nyimin gunakan cucuk sanggul berkenaan di rambutnya, nescaya dia akan melihat wajah Mak Labuh yang berlubang-lubang bagaikan tikar yang dianyam. Sebab itulah dia tidak mahu lagi menemui Mak Labuh di Maninjau setelah jejakkan kaki balik ke kampung halamannya di Pariaman. Biarlah dia membawa anaknya Oning Tiah balik ke Pariaman menetap bersama dengan keluarganya. Tetapi Mak Labuh tidak berputus asa mahu mengajak Nyimin setelah kejadian jelmaan ayahnya Pak Danuk menghalang tuntutan lelaki itu. Disebabkan mahu melarikan diri daripada Mak Labuh, sengaja pula Nyimin melarikan diri ke Payakumbuh. Kemudian dia terus ke Pekanbaru sebelum menyeberangi laut sampailah ke Semenanjung. Dia sanggup menjadi buruh kasar membawa anaknya Oning Tiah sekalipun jauh dari kampung halaman dan sanak sedara. Aku ni tak pernah dapat kasih sayang macam kamu orang semua, tutur Oning Tiah menahan sebak di dada.
Tentu Mak Zakir dan adiknya Rebitah diasuh dengan kasih sayang oleh alang jagat disebabkan dia tak peduli sangat dengan amalan-amalan keduniaan. Tahu sangatlah dia cucunya alang jagat tidak pernah pencilkan diri di tengah hutan bertapa macam yang diamalkan oleh ayahnya Mat Labo. Memang alang jagat juga tidak mahu anak-anaknya mencari amalan demikian. Biarlah Mak Zakir belajar pondok sampai ke Patani kalau mahu mencari amalan yang diredai Allah. Tentu belajar pondok tidak sama dengan bertapa dengan menjamah 7 butir bertih sahaja setiap hari. Lebih baik berpuasa dengan keredaan daripada bertapa macam Mak Labuh yang menginginkan kemahiran mengamalkan susuk belian. Kalau macam tu, Oning kenalah rajin makan ubat. Mak Zakir memujuk setelah tidak dapat mengagak penyakit yang menyelubungi Oning Tia. Biarlah Oningnya makan ubat yang dibekalkan hospital supaya badannya kembali segar. Tetapi Oning Tia enggan diberi ubat-ubatan tersebut. Kalau ditelan pun, nescaya akan termuntah semula hinggakan nafasnya termengah-mengah. Sebab itu mereka tak boleh mendesak sangat sekiranya Oning Tia enggan menelan ubat-ubat berkenaan. Sakit tua macam aku ni, buat apa diberi ubat? Ujar Oning Tia mencemik muka semacam mengingatkan cucu cicitnya supaya tidak bersusah payah ubati dia. Biarlah dirinya tidak diubati apa-apa sehinggakan dia menutup mata rapat-rapat. Dalam keadaan Oning Tia lemah tenaga, masakan mereka boleh berdiam diri. Semua cucu cicitnya tidak tergamak membiarkan Oning Tia dengan tidak diubati sekalipun penyakit yang dihidapinya akibat sudah terlalu tua. Sekalipun alang jagat tidak dapat sahkan umur neneknya, namun dia dapat mengagak sudah tentu melebihi 100 tahun. Masakan dalam usia melebihi 100 tahun, Oning Tia ni boleh bertenaga gagah. Sedangkan alang jagat sendiri sudah dapat merasakan ketuaan dirinya tidak segagah mana. Kadang-kadang dia kagum juga dengan neneknya yang tidak rabun, tidak pekah dan tidak kalu lidah dalam usia demikian tua. Kalau nak dibandingkan usia neneknya dengan dia sendiri, alang jagat seolah-olah sudah mengalah dalam usianya melebihi 70 tahun. Bukan takat tenaganya tidak segagah mana, malah seringkali juga diganggu sakit lemah-lemah sendi. Alang jagat tidak kecewa apa-apa disebabkan usia melebihi 70 tahun memang sudah tidak boleh bertahan lagi. Oning nak berubat cara kampung ke? Mak Zakir mendesak setelah Oningnya terus berdegil tidak mahu makan ubat yang dibekalkan hospital. Oning Tia terdiam sejenak. Tetapi dia menggeling-geling perlahan, kemudian seolah-olah enggan mahu diubati. Dia tetap berkeras tidak mahu diubati disebabkan dirinya tidak menghidapi apa-apa penyakit. Tubuh badannya yang lemah tidak bertenaga semata-mata disebabkan usianya pun sudah melebihi 100 tahun. Apa lagi yang nak diharapkan kepada dirinya setelah usia demikian lanjut? Dia masih lagi berbangga kerana tidak nyanyuk dalam usia demikian. Fikirannya masih lagi segar hingga dapat mengingatkan semula semua kejadian yang berlaku di kampung halamannya di Pariaman yang jauh ditinggalkan. Macam itulah keadaannya, Ustaz. Beritahu alang jagat tatkala saya menjengah ke rumahnya bersama dengan Haji Sidin. Tenaganya je lemah, tapi dia ni kuat melawan penyakit. Dia menambah apabila memberitahu mengenai penyakit Oning Tia. Orang tua macam ni lah, buat pupuk bumi aja gunanya. Oning Tia mengomel disebabkan cucu cicitnya bersungguh-sungguh sangat mahu mengubati dirinya. Tanggungjawab cucu cicit semua kena jaga Oning, sahut Haji Sidin memujuk setelah orang tua itu terlalu sebab menahan keharuan. Anak cucu aku semua dah tak ada. Aku je yang masih macam ni, gerutu Oning Tia apabila kenangkan cucunya emak Haji Sidin sudah lama meninggal dunia. Saya masih ada lagi kan nenek? Segera alang jagat meminta setelah Oning Tia beberapa kali menyebut mengenai emak Haji Sidin. Memang emak Haji Sidin juga cucu Oning Tia, tetapi sudah lama meninggal dunia. Cuma satu-satunya cucu dia yang masih hidup adalah alang jagat. Sebab itu dia mudah terharu apabila kenangkan anak-anak dan cucu-cucunya yang sudah meninggal dunia, sedangkan dia masih lagi terconggok di situ. Tentu cucu cicitnya tidak senang dengan keadaannya yang sudah tua, tetapi masih belum menutup mata rapat-rapat sama macam anak-anak dan cucu-cucunya. Aku ni bukannya sakit, tapi umur aku dah tua sangat, keluh Oning Tia memanjang bagaikan kecewa dengan keadaan yang menyelubungi dirinya. Sebaik saja saya memegang lengannya dengan membacakan Al-Fatihah 3 kali, Oning Tia mula dapat bertenang. Dia tidak sebab menahan keharuan yang menusuk. Setelah saya hembus ubun-ubunnya dengan membacakan. Di sini ada doa tapi saya akan skip ya.
Kemudian saya bisikkan pada Haji Sidin supaya diusung Onin Tiah ke hujung halaman setiap pagi, mandikannya dengan embun. Onin Tiah juga mahu menegur embun di atas daun keladi yang bersilau disinari cahaya matahari yang tengah naik segala. 3 pagi mereka usung Onin Tiah mandikan dengan embun. Dia sudah boleh berjalan sekalipun menggunakan tongkat.